memang kena buat benda yang sama sebab kita akan jumpa orang-orang yang baru. So sahabat-sahabat kita ni rasanya baru petang tadi klik link, baru petang tadi submit, KYC pun tak approve lagi. So dia orang excited kan, excited malam ni apa yang boleh dia orang kongsikan sebab malam tadi dah join tak register lagi. So malam tadi dah dengar master account, okey macam ni nak beli, macam ni nak jual. So malam ni diri ni telah dipertanggungjawabkan untuk menceritakan pada kita macam mana kita nak membina karier sebab tak lain tak bukan di diri ni sendiri yang dah membina kariernya. Saya rasa dah setahun lebih di diri ni, setahun. Dan setahun setengah dan sekarang ni pendapatan beliau pun alhamdulillah atas izin Allah diri ni Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, so diri ni silakan saya serahkan tugas pada malam ni lah pada diri ni untuk sambung. InsyaAllah saya akan step by. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, assalamualaikum semua. Dari mana? Dah tahu kan tadi dari mana? Siapa yang pertama kali join bersama saya? Tekan 1. Okay, yang siapa-siapa dengan Kak Rini baru jumpa Kak Rini boleh tekan 1 Okey, alhamdulillah. Siti Fatimah ramai yang nombor 1. So that's why diri ni kena mulakan balik. Kena mula baliklah Ya, kena mula balik. Saya punya suara clear tak? Okey, alhamdulillah clear. Clear. Okey. Okay, clear. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita dah ada 64 orang. InsyaAllah semakin bertambah. Okay. Semua dah makan malam So boleh hadamlah apa yang kita nak share hari ni. Tak susah pun. Kalau kita follow, insyaAllah kita boleh. Okay, saya sekarang berada di Johor Bahru, berasal daripada Kelantan. Tapi dah menetap di Johor Bahru selama lebih 25 tahun lah. Semenjak daripada zaman saya belajar sampai sekarang berada di Johor Bahru. Dekat Senang Airport. Okay. Sebelum saya join QM, saya adalah seorang suri rumah masa tu sebab COVID kan. COVID saya pada tahun 2020 tu kan bulan Mac kan COVID. So saya tak dapat nak menjalankan bisnes. Sebelum pada tu saya buat bakery lah. Saya buat bakery daripada tahun 2010. Okay, masa tu saya berhenti kerja. Saya ambil WSS. Anak saya yang sulung tu dia nak masuk tadika. So saya decide untuk berhenti kerja. Okay, selepas berhenti kerja tu saya terpaksa survive lah untuk dapat income kan sama dengan masa saya belajar, saya bekerja dan saya buat bakery. Mula-mula saya buat kat rumah secara home base lah. Lepas pada tu saya buka kedai. 3 tahun saya close down kedai tu. Then saya buat balik kat rumah. Lepas kat rumah tu datangnya COVID, saya terus tak buat baking. Then pada satu malam tu dipertemukanlah dengan satu status WhatsApp daripada doktor menyatakan beli 1 unit 4 gram. Kenapa macam lagging suara saya? Ada dengar lagging tak? Okey. Sebab dia bukan lagging tu. Dia sebenarnya buat sahabat-sahabat yang baru join, kalau boleh tolong mutekan mic anda supaya insyaAllah dipermudahkan urusan perkongsian kita pada malam ni. Tolong mutekan mic anda. Okay. Dah sampai mana tadi? Okay, lepas datang COVID kan. Dah lepas COVID lah tu. Sebelum pada tu saya buat Atomi. Atomi ni dulu saya boleh capai ranking jugalah dalam Atomi. Saya punya income masa COVID dalam 10 hingga 17,000 juga sebulan masa COVID kan. Tapi dalam tengah syok saya duduk membina networking dalam Atomi tu, datangnya datangnya ujian lah.
seperti mana ujian yang berlaku pada QM hari ni. Orang yang sama, page yang sama, yang buat memfitnah kan, macam itulah. So sebab tu pada hari ni saya dah tak heran dengan page-page ni semua. So kita jalan terus je apa yang kita dah buat tu, okay. Sebab saya dah lalui semasa saya membina networking sampai orang kata lumpuh lah kita punya network masa tu. So dekat QM ni pada saya dia biasa-biasa je. Sebab di mana-mana ada kita punya apa orang kata yang tak suka, yang tak puas hati, yang tak nak bangsa kita ni maju ke hadapan. So adalah fitnah, mihnah daripada yang kita tak nak lah daripada luar-luar kan. So untuk yang sahabat-sahabat yang dah ada dalam ni, yang dah start buat QM, jalan terus je. Walaupun ada langau-langau yang kat luar sana yang mempertikaikan tentang QM, yang condemn tentang QM, kita dah ada ilmu, kita dah tahu tentang apa yang kita buat, so kita tak payah ambil peduli tentang apa yang kita orang kata terhadap bisnes kita. Kita teruskan je. Okey. Selepas saya dah dapat status WhatsApp daripada saya dah baca lah daripada doktor, then saya PM dia untuk register. Lepas saya register tu terus saya beli 2 unit JAE kali 10 kan. Saya tak tahu pun tentang syarikat, saya tak tahu pun tentang apa benda. Sebab saya percaya dengan doktor, so saya terus buat tindakan. Lepas saya buat tindakan tu, masa tu saya masih menjalankan bisnes Atomy sampai sekarang pun sama. Saya masih sebagai ahli Atomy, tapi saya tidak secara orang kata fokus lah. Saya buat main-main je. Lepas tu sebulan setengah, saya join bulan 9. Sebulan setengah tu saya tak buat apa-apa sebab saya tak faham apa yang tentang produk, tentang syarikat, tentang kiraan, semua saya tak faham. Tapi bila doktor selalu ditunjuk, dia kata tentang sharing dia lah tentang bagaimana QM ni boleh membina kerjaya, saya jadi excited, saya jadi minat. Dalam diam-diam saya hari-hari saya tengok YouTube tentang QM. Masa tu pada tahun 2021 tu tak macam sekarang. Kita punya bahan-bahan kan. Kalau kat sekarang kita just pergi mana-mana je tarik QM, semua info kita boleh dapat kan. Dulu tak sebanyak sekarang. Jadi dulu susah kita nak dapatkan info yang tepat. So terpaksalah kita mencari, mendalami, tengok YouTube semua sekali kan. Dalam YouTube tu saya suka dengar perkongsian Cikgu Suib. Cikgu Suib ni adalah konsultan yang bertauliah, yang kalau dia ajar tentang kira-kira tu saya boleh faham lah. Dan penerangan dia saya boleh ambil lah, saya boleh jelas dengan penerangannya tu. Okey. Lepas bulan 9, 10, 11. Okey. Bulan 11 saya dah betul-betul buat. Saya buatnya apa yang saya betul-betul buat, saya sharing di status WhatsApp je. Saya tak pergi kepada Facebook. Saya sharing kat status WhatsApp, ramai kawan-kawan saya yang join masa tu kan. Yang join, yang nak tahu kan tentang QM. So apa yang saya buat, saya copy paste je. Apa yang doktor share dekat group tu, saya ambil, saya copy, saya letak dekat saya punya WhatsApp status tanpa orang kata saya konsisten buat. Daripada situlah saya dapat dealer-dealer saya yang ada sekarang. Saya dapat bernetworking balik dengan saya punya previous punya business. Okay. Daripada situ, bulan 12 saya dah jadi dealer. Bila bulan 12 saya jadi dealer, saya terus susun strategi lah. Ikut apa yang saya nak share malam ni. Okay. Daripada situ saya dah susun strategi macam mana saya nak ke dealer developer. Okay. Income saya semasa first saya jadi dealer hanya 450 macam tu je lah, 458 macam tu lah kalau tak silap saya lah. Okay, tu income yang pertama saya. Okay. Tak ni tak jelas saya punya ni. Okay.
selepas pada tu kan, income tu makin bertambah daripada 400 kepada 1000 lebih, 2000, 3000, 4000. Dan semasa saya jadi dealer, income saya paling tinggi adalah 17,000. Okey, Dealer 17,000. Dealer 17,000 lah. Tu yang paling tinggi lah saya dapat masa dealer. Okey. Masa tu saya pergi dekat Bangi, saya attend Road to Merchant kan. Masa tu saya bercakap pun tak apa saya bercakap, saya cerita je lah apa yang saya buat dengan jujurnya. Tak tahu, tak pandai nak bercerita kan. Tapi tak apa, yang penting kita confident apa yang kita nak ceritakan tu. Berapa lama Didi dia Didi ni daripada dealer nak ke dealer developer tu? 4 bulan setengah. 14 tahun. Oh, tahniah, alhamdulillah. Daripada introducer nak ke dealer saya ambil masa 3 bulan. Okey. Okay. Daripada dealer kepada Didi saya ambil masa 4 bulan lebih lah. Okey, masa tu saya ingat lagi birthday anak saya 25 bulan 5. Saya dah jadi dealer developer masa tu. Alhamdulillah. Okey, masa dealer developer income dah 5 angka ke atas lah. Okey. Dan income yang paling tinggi sekarang saya dah cukup setahun lah. Itu hari bulan 5 dah cukup setahun saya sebagai Didi. Untuk ke merchant tu saya tak tahulah. Tu semua rancangan Allah. Saya tak nak stres-stres. Saya nak buat Q&A tenang-tenang. Biar orang kata kita tenang je, insya-Allah sampai. Yang penting kita jangan berhenti sharing. Jangan berhenti guide kita punya team member. Selalu tanya khabar siapa yang kita rasa yang diorang boleh pergi, siapa yang committed, kita take care dengan mereka lah. Okay. Dan income yang paling tinggi saya dapat masa Didi dah 2 kali lah lebih 40k. Alhamdulillah lah. Okay. So dengan orang kata kita buat QM ni daripada rumah, sharing dekat status WhatsApp. Kadang-kadang je saya jumpa orang kan, saya lebih suka buat video recording, buat sharing. Kalau saya punya team tak faham, saya suka buat video recording. Saya bercakap kat situ dan saya share. Macam tu. Macam mana kita nak orang kata daripada jauh lah, daripada jarak jauh kita nak share tentang apa yang kita buat melalui video recording. Okay. Lepas tu itulah sampai sekarang lah. Alhamdulillah bila dah sampai Didi, insya-Allah networking kita semakin team kita semakin berkembang dan kita boleh capai income 5 angka ke atas. Alhamdulillah. So saya doakan kepada 100 orang yang ada pada malam ni, jangan give up, jangan terkesan dengan isu yang ada sekarang, kita jalan terus. Sebab apa? Sebab kita dah percaya QM ni, bank pun dah percaya dengan QM kan. Kenapa kita percaya dengan bank? Dan bank percaya dengan QM, kenapa kita tak boleh nak percaya dengan QM? Okay, saya doakan semua yang ada, kita dapat naik tangga demi tangga, insya-Allah. Teruskan je sharing. Walau buat apa-apa bisnes pun, bisnes jual beli emas ni kita jangan tinggal. Sebab apa? Sebab kita tahu emas adalah aset yang tidak kalis dengan inflasi. Dia sentiasa berharga sepanjang zaman. Okay? Alright. Ada apa-apa nak tanya? Saya nak share sikit je nanti ni. Ladder to success tak banyak pun. Okay? Ada soalan? Kalau ada soalan nak tanya saya, tanya dulu. Betul. Boleh tanya soalan dia sebenarnya daripada masa ada slide nanti pun boleh juga tanya soalan melalui ruangan chat ataupun boleh buka mic anda tanya secara berhemah insya-Allah. Ada soalan. Okey, boleh teruskan? Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan dengan sharing saya punya slide lah. Okey. Sekejap saya share slide. Nampak tak?
Nampak kan? Dah nampak Tak, slide tengah ni? loading. Loading Okey, dah nampak clear. Nampak. Okey, nampak Boleh, okey, clear. Okey Alright. Malam ni saya ditugaskan untuk menceritakan tentang reseller program. Macam mana dengan kita dah join sebagai ahli, kita dapat lagi buat satu side income di samping kita sebagai ahli. Jika kita berminat, kita jadikan QM ni sebagai side income kita ataupun kita punya full time pun boleh kan. Macam saya buat full time sebab saya dah tak ada kerja lain, saya buatlah ni. Tapi terpulang pada masing-masing. Kalau kita tak suka nak jadi reseller, kita jadi sebagai investor saja. Itu semua pilihan. Kadang-kadang bila kita jumpa orang, dia akan tanya, kena cari orang ke? Bila kita cakap, ya kena cari orang, orang dah tak berminat. Sebab apa? Sebab bila orang dengar cari orang ni, orang terus anggap QM ni adalah MLM. Itu salah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dalam dunia kita sekarang ni, kita tak boleh hidup berseorangan. Kita mesti bernetworking. Networking dengan MLM adalah benda yang berbeza. Sebab apa? Sebab kita tengok, kalau kita jual, macam saya dulu jual bakery, jual barang-barang kek apa semua kan, jual roti ke apa semua, saya perlu bernetworking untuk saya untuk saya nak bagi saya punya produk tu dibeli. Ada bermuamalat lah kan macam tu. Sama juga dengan kita nak jual beli emas. Kalau kita seorang je nak beli, orang lain tak tahu macam mana nak wujudnya muamalat kat situ kan. So reseller ni kalau kita rasa kita boleh nak dapat income daripada reseller ni, kita just buat je. Tak susah pun, just kita sharing, orang nak nak join, kita daftarkan. Sekali je kita ajar, tapi belian tu adalah repetition. Kalau macam kita jual produk lain, tak selalunya berlaku repetition. Sebab apa? Sebab produk dia ada banyak. Kadang-kadang produk A keluar, contohnya makanan lah, kek A, lepas tu kek lagi satu, orang yang kedua pula buat kek yang sama. So mungkin kali pertama dia beli dengan kita, kali kedua dia dah tak beli dah dengan kita, dia beli dengan orang lain. Tapi bila emas ni, once dia dah jadi member dekat QM, bila dia terasa nak beli emas, pasti dia akan masuk dan login dia punya account. Besok. Okey, tengok laluan kerjaya sebagai konsultan di QM. Okey. Dekat sini kita share tentang 4 tangga lah, 4 stage. Dekat QM kita bermula sebagai introducer. Kat sini siapa yang masih belum lagi introducer? Boleh type kat sini, saya nak tengok. Ada tak yang masih belum introducer? Ada tak? Ataupun yang join malam ni, semua dah belum lagi Yang ni Lisa, Fariza ni belum Ada yang belum lagi tak? Yang masuk malam ni belum? Ada? Ada. Lepas pada ni pergi cari siapa yang bawa masuk dekat Zoom ni, boleh daftarkan. Okey. Yang baru-baru masuk ni, kalau dengar saya cerita tentang reseller ni, kalau pening minggu depan masuk lagi, insya-Allah. Lama-lama
Okey. Siapa lagi yang belum jadi introducer, kita buatlah satu tindakan untuk kita jadi introducer. Sebab apa? Dengan kita tak dengar. Siapa mute saya? Dah dengar dah. Kejap. Mute balik. Dah kan? Sebab Dah. host ya. Okey. Ha. Okey, alright. Siapa lagi yang kat sini yang masih belum jadi introducer, malam ni start fikir untuk macam mana cara kita nak jadi introducer tu. Introducer ni senang je. Jika kita tak dapat nak beli satu unit GAE kali 10 kan, maklumlah zaman-zaman sekarang tak semua orang ada simpanan kan. Kita mula beli dengan satu unit dulu, GAE kali 5. Bulan ni beli satu unit, bulan depan satu unit, dan bulan depan satu lagi, kita beli lagi satu unit. So, kita dah entitled sebagai introducer. Okay. Bila kita dah jadi introducer, setiap new referral yang kita daftarkan tu, kita akan dapat commission ikut produk yang dia beli. Macam tu. Senang sangat nak jadi introducer ni. Okay. Then bila kita dah jadi introducer, kita kepada next step lah, dealer developer dan merchant. Okay. Kita tengok slide yang seterusnya. Ada yang nak tanya tentang introducer ni? Boleh type kat sini. Saya terus jawab. Ada yang tak faham lagi macam mana nak jadi introducer, apa produk yang nak beli, boleh type kat sini orang-orang yang baru. Saya ulang balik. Kalau ada yang tak faham lah. Kalau dah faham, saya pergi kepada next slide. Tolong terangkan. Okey. Tuan Farizal lah. Okey. Bila kita dah register sebagai ahli QM, kita dah buat semua KYC, kita dah upload bank statement, kita dah buat kita punya face recognition tu. So, apa yang perlu kita buat? Tindakan ke atas diri kita, kita beli dulu 3 unit GAE kali 5. So, bila kita beli 3 unit GAE kali 5, kita dah entitled sebagai introducer. Sekarang, siapa Ikmal? Ikmal kata masih ada lagi ke GAE? Masih ada. Buat masa ni belum lagi dimansuhkan. So, syarat tu masih lagi terpakai. 3 unit GAE kali 5, kita dah entitled menjadi seorang introducer di QM. Okay? Jelas tak tentang macam mana kita nak jadi introducer? So, kita nak, kalau tak ada modal nak beli, setiap bulan beli satu unit. Beli satu unit, 100 lebih lah, RM116 macam tu lah kalau tak silap saya lah. Untuk satu unit, 3 bulan dah kita dah jadi introducer. Bila kita dah jadi introducer ni, kita dah boleh start membina kerjaya di QM. Okey, Lisa Sarah tanya, nak fokus GCA, GSA, GAE untuk cepat naik atau buat semua? Untuk kenaikan stage sebagai dealer, selepas kita jadi introducer, kita boleh fokus kepada GAE. Tapi tengok prospek yang kita closing tu. Macam mana taraf kehidupan dia sebagai apa. Kalau dia kata dia hanya mampu beli GSA, kita layanlah dia dulu sebagai GSA, tak ada masalah. Yang penting dia dah berdaftar dengan kita. Tapi kalau kita jumpa orang yang sama minat dengan kita, kita terus offer dia dengan GAE. Kita ada macam-macam strategi untuk kita mendaftarkan ahli di bawah kita punya tim. Okey. Siapa ni? Adlan. Kalau dah ada 2 unit GAE kali 5, masih tak boleh ke? Okey, Tuan kena tambah lagi 1 unit GAE kali 5 untuk melayakkan Tuan menjadi seorang introducer. Macam tu clear. 1 unit je lagi. So, bila dah jadi 3, Tuan boleh refer kepada siapa yang bawa Tuan untuk register tu, referral ataupun dealer atas dia untuk dipromote kepada introducer. Okey, jelas.
Okey, saya pergi kepada next slide. Okey. Kalau satu unit, okey. Kalau satu unit GAE kali 10, terus layak menjadi introducer. Then kita dah boleh susun strategi lah lepas pada tu. Okey. Boleh ya? Tuan ni gigabyte tu. Tak tahulah tuan ke puan, saya tak tahu. Sebab namanya gigabyte. Okey, kelebihan eksklusif sebagai konsultan. Okey, kenapa perlu sangat kita nak jadi konsultan ni? Sebabnya kita boleh tunaikan komisen setiap hari. Okey, payout kita tu bila dah masuk setiap hari kita boleh masuk kepada bank kita, direct bank kita lah, ataupun kita nak beli GSA pun boleh, nak buat GCA pun boleh, nak beli JAE pun boleh. Okey. Yang kedua, komisen kita bila kita dah level consultant ni, iaitu introducer. Kalau introducer dia dalam GSA lah, bila dah pangkat dealer ke atas dalam USD, dia ada payout dia. Okey. Yang ketiga, kita punya account boleh diwarisi seperti mana yang ada dalam kita punya membership tu. Kat situ siapa pewaris yang kita letak, dialah yang akan mewarisi akaun kita. Contohnya, saya sekarang dah dealer developer kan. Bila saya dah tak ada, saya dah meninggal, anak saya akan menyambung legasi sebagai mendapat komisen dengan saya punya tu lah, penama untuk akaun tu. Kita kena contact QM untuk kita tukarkan kita punya maklumat yang ada dalam kita punya akaun tu. Didi minta maaf saya nak mencelah sikit. Ya. Nomini ni sebenarnya tak pasti ada perubahan. Nomini ni apa yang saya dimaklumkan oleh customer service minggu lepas, nomini itu pun wajib berdaftar akaun QM. Dah ada akaun jugalah. Kena ada akaun juga sebab nanti nak buat proses transfer tu dia terus immediate. Macam itulah. Yalah, lebih senang. Lebih senang. Kebanyakan kita kalau dah anak beranak tu semua dah ahli kan. Ya. So make sure kita letak nomini tu orang kita punya family member yang dah ada akaun lah. Family lah. Yang dah ada akaun. Tu latest news lah. Okey. Seterusnya kita akan dapat komisen pembelian sendiri. Contohnya kita ni kan dah sampai dealer. So kita tak nak lah cari-cari orang, tak nak share-share, tak nak pergi jumpa orang nak cerita pasal QM. Tapi bila setiap belian kita akan dapat komisen atas pembelian sendiri. Banyak tau. Kalau dealer, kita akan dapat 7%. Siapa nak bagi kan? Satu unit 7%. Banyak tau. Okey. Dan seterusnya, komisen tanpa had. Yang ni memang kita boleh dapat atas pembelian sendiri. Lepas tu kita boleh override daripada tim-tim kita. Memang unlimited income. Okay. Ada nak tanya tentang kelebihan sebagai konsultan tadi? Kalau ada soalan? Tak ada. Kalau nak tanya boleh buka mic ataupun boleh type. Saya baca chat ni. Kalau tak ada kita pergi seterusnya lah. Okey. Tadi pun saya dah terangkan bagaimana menjadi introducer kan. Pembelian peribadi 1 unit GAE kali 10 dalam 1,500 plus lah sekarang. Dulu masa tahun 2021 saya join 1 unit GAE kali 10 hanya 1,379, 78 macam tu. Sekarang dah 1,500 plus Tengok macam mana kejatuhan ringgit Malaysia sekarang. Okey. Kalau 3 unit GAE
300 plus lah macam yang saya terangkan tadi. So anda dah layak menjadi introducer. Okey. Tengok perbezaan Perbezaan commission, introducer dan dealer. Okey. Sekiranya kita di stage introducer, pembelian JAE kita akan dapat 2%, JAE kali 5, 10%, JAE 10 tu dapat 2%, JAE 5 dapat 1.5, GSA 0.5. Okey, bila kita dah sampai kepada dealer, semakin banyaklah. Komisen yang paling banyak sekali adalah dealer lah. 7%, 5%, 2%. Kenapa kita perlu jadi dealer? Dia ikut produk. Present tu kira dari jumlah apa ya Puan? Daripada jumlah unit yang berapa yang kita beli. Apa produk dan berapa yang kita beli. Okey, commission. Okey. Nah, kenapa lah bergerak-gerak pula ni? Sekejap. Sorry sekejap. Saya punya ni. Okey. Bagaimana menjadi dealer? Okey, untuk kita jadi dealer, kita buat belian atas diri kita sendiri satu unit je. Okey, yang saya selalu ajarlah saya punya tim. Beli satu unit, lepas tu kita daftarkan kalau kita dah berumah tangga, kita daftarkan suami kita sebagai proksi kita. So kita beli atas nama suami kita. Jangan lagi beli atas nama kita. Sebab apa? Sebab kita nak total group sale. Okey. Bila kita dah cukup 30 unit kat situ. Sekarang 30 unit. Okey, bila kita dah cukup 30 unit, dah settle lah untuk group sale. Tapi syarat yang kedua kita kena penuhi juga, iaitu kita kena ada minimal 5 pelabur. Direct kita lah. Direct klien ni bermaksud yang daftar di bawah referral kita, menggunakan link kita. Kalau link bawah suami kita, dia tak kira. Dia kena guna link kita, link QM kita. Yang bawah-bawah tu dia tak dikira. Dan total group sale 30,000. Tapi untuk sekarang ni dah 1 Julai. Okey, dah kenapa ni? Okey, dah 1 Julai kita perlu ada 30 unit. Bersamaan USD 7,500 buat masa sekarang. Untuk yang baru punya 1 Julai. Sebelum 1 Julai itu hari 28 unit kita dah entitled sebagai dealer. Bila kita dah cukup 30,000, tapi sekarang kena ada 30 unit yang baru. Lepas tu syarat yang kedua, bila kita dah cukup ni, kita kena buat bayaran GSA lah untuk ke akaun QMCU untuk kita certified sebagai dealer. Ni step bila kita dah sampai dealer. Okay, then kita kena hadir dealer training selama 1 hari. Saya dengar bermulai 1 Julai ni kita dah tak payah hadir. Kita just tengok video dan kita jawab soalan. Untuk kita certified sebagai dealer. Okay, management fees dikira berapa unit? Siapa tanya ni? Rusdi. Tuan Rusdi. Maaf, management fees dikira berapa unit yang kita beli. Contohnya beli 3 unit bermaksud 3.5 kali 3 unit. Betul. Setiap unit yang kita beli tu management fees 3.5% lah. Kalau kita beli 10 unit, darablah dengan 10 unit macam tu. Okay. Untuk
Syarat-syarat ni semua okey. Faham? Kalau faham, saya pergi kepada yang seterusnya. Okey. Ni caralah antara contoh-contoh yang kita boleh ikut. Macam mana kita nak jadi dealer. Sekiranya kita tak ada kawan-kawan, kita tak pandai nak share dan kita tak tahu nak bercakap tentang info produk. So kita boleh buat cara yang satu ni. Macam mana kita nak jadi dealer, iaitu kita dealerkan diri kita sendiri. Okey. Ni kita kat sini. Okey, Puan Nisa tanya 30,000 tu dalam 1 bulan atau terkumpul? Terkumpul, tak kisah bila. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Selagi kita tak cukup 30,000 tu, selagi itulah kita punya total group sale tu, bila berlakunya pembelian daripada direct referral kita, dia akan bertambah. Dia tak ada reset sale lah. Rasanya tak betul management fees atas 9 unit. Setiap satu unit kan 3.5%. Okey. Macam mana kita nak daftarkan orang-orang ni? Kita guna betul tu. Okey, kita daftarkan family kita, ibu, ayah, akak, abang, adik, then kita buat pembelian. Contohnya kita nak jadikan ibu kita sebagai proxy. So kita buat pembelian atas nama ibu kita. Yang ayah, akak, abang, adik ni kita boleh beli 1 unit je. GAE kali 5. Bila cukup 30 unit, kita dah entitled menjadi dealer. Senang sangat. Okey. Boleh tak yang tentang cara satu ni? Okey, sekejap saya baca ni. Daripada Esther. Betul lah yang management fees tu kita tak perlu bayar. Tapi dia dikira untuk syarikat lah, kita tak perlu bayar yang 2250 tu. Okey, 30K untuk dealer tu termasuk pembelian diri sendiri ke Puan? Tidak termasuk. Sebab tu saya kata tadi buat proxy. Kita hanya beli 1 unit je. 1 unit GAE kali 10 ataupun 3 unit GAE kali 5, yang lain semua kita beli guna proxy kita ataupun orang-orang yang kita daftarkan tu lah. Pembelian daripada referral kita yang direct. Yang bawah-bawah tak dikira. Hanya menggunakan referral kita. Alright. Yang cara satu ni boleh faham tak? Register terlebih dahulu family kita minimum 5 orang, beli semua unit GAE kali 10 menggunakan akaun mereka sahaja supaya dapat total group sale direct. Pastikan semua berumur 18 tahun ke atas. Right. Kalau yang GAE kali 5 tu dia tak dikira total group sale, dia cuma layak untuk menjadi seorang introducer. Okey, faham cara satu. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Ni cara-cara menjadi dealer contohnya. Jika kita dalam family kita tak cukup orang yang kita nak ni, kita boleh buat cara ni. Sama ada kita ada 5 orang, setiap orang ni beli 6 unit. 6 kali 5, 30 unit lah. Dah cukup lah kita sebagai dealer. Ataupun setiap 10 orang ni beli 3 unit satu. 3 kali 10 orang dah 30. Ataupun 30 orang, setiap orang beli 1 unit. Terpulanglah macam-macam mana cara kan. Selagi kita tak dealer tu, kita pergilah sharing dengan siapa-siapa yang nak jadi sama introducer, sama macam kita. Lama-lama sampailah kita ke dealer. Sebab apa? Sebab dia tidak ada reset sale.
Okey, boleh faham ya? Cara yang kedua ni unlimited. Unlimited maksudnya berapa yang kita jumpa, cukup 30 unit, jadi dealer lah kita. Okey. Okey, commission untuk dealer. Bila kita dah sampai dealer, kita ada pelanggan baru kan. Pelanggan baru ni setiap unit yang dia beli, setiap unit yang pertama dia beli tu, okey, kita akan dapat 7%. Okey, bila dia dah beli satu unit kan, kita akan promote dia. Okey, belian kedua dia kita dah dapat 5%. Sebab apa? 2% tu dia punyalah. Bila dia dah jadi introducer. So dia boleh terguna pakai 7% ni dengan pelanggan baru belian pertama. Bila dia dah buat belian pertama, kita dah dapat 5% untuk kita, 2% untuk dia. Okey. Ni untuk JAE. Kalau GSA kita ikut jadual yang tadilah, berapa persen tu. Okey. Boleh faham tentang ni commission? Saya pergi next Okey. Untuk dealer developer pula. Okey, dealer DD ni dia kena ada 5 direct dealer. Direct dealer daripada kita punya referral lah. Dengan total group sale 30 unit darat dengan 5 direct dealer. Okey. Total group sale ni dia dah kira 7,500 darat 5 lah. Bukan lagi 150K. Sebab dia dah dikira dalam USD syarat yang baru ni. Okey, dealer developer dia dah dapat 3.5% lah daripada sini. Okey. Dealer bertemu dealer, bila dealer dah bertemu dealer, sebelum dia jadi dealer developer, dia hanya dapat 1% je daripada dealer di bawah dia. Bila dia dah sampai dealer developer, dia dapat 3.5%. Okay. Okay, next slide. Okay. Dealer developer 7% sekiranya pelanggan baru. Kalau daripada dealer dia yang 55 ni 3.5%. Kalau bawah dia ada lagi dealer, dia akan dapat 2.5%. Ada soalan sampai kat sini? Ke tak faham? Ni lagi pening sikit Tak adalah pening. Okey. Sama dari yang saya terangkan tu. Okey, sekiranya kita kat sini dealer developer. Okey. Bawah kita ada dealer. Dan daripada pelanggan baru. Okey, pelanggan baru direct ni kan daripada referral kita ataupun yang bawahnya kita akan dapat 7% ataupun 5%. Yang 5% tu dia dah jadi introducer lah. Kita akan dapat 5%. Okay, dealer dengan dealer 1%. Dealer developer dengan dealer direct dia 3.5. Dealer developer dengan indirect dia 2.5. Nanti bila kita dah sampai level dealer developer, kita dah boleh tahulah kalau sekiranya 3.5% tu daripada direct kita. Kalau dia dapat 2.5% tu daripada dealer di bawah dealer kita akan dapat 2.5%. Sekiranya kita masih lagi belum sampai dealer developer, dengan dealer bawah kita tu kita akan dapat 5% lah, 1%. Sebab apa? Dealer kita tu yang dapat 5% dan introducer akan dapat 2%.
Okey, seterusnya ada nak tanya? Ni bagaimana menjadi merchant lah. Merchant 5 direct developer, dealer developer dengan 25 direct dealer. Siapa Gigabyte tanya? Commission ni boleh nampak dalam statement, dalam akaun KM kan? Ya betul. Dia terus boleh nampak. Senang je kita bila kita tengok. Kalau 3.5% tu daripada direct dealer kita. Kalau 2.5% daripada dealer cucu kita lah. Pakai anak cucu kita. Macam tu. Semua dia jelas dekat payout. Okay. Kalau investor beli bawah dealer, dealer atas dealer dapat berapa persen? Dealer atas dealer, dealer dengan dealer dia dapat 1% lah. 1%. Sebab dealer dia tu dah dapat 5%, investor tu dah dealer dia dapat 7%. Kita dapat 1% je lah. Sebab kita tu cucu kita yang beli. Cucu investor dealer kita akan dapat 7, kita dealer atas dia dapat 1. Dealer developer akan dapat 2.5. Sebab satu dealer kita dah dapat, jadi kita dapat 2.5 lah bila kita jadi dealer developer. Boleh Okay. Untuk merchant ni mesti 25 direct dealer dengan 5 dealer developer. 25 direct dealer ni darat je lah satu dealer $7,500 US, darat 25 dealer. Dapatlah total group sale. Yang ni saya belum edit lagi. Sekejap saya baca ni. Sorry silap. Investor beli. Atas investor ada introducer. Atas introducer ada dealer 1. Okey. Introducer tak dapat apa-apa dah. Dealer 1 akan dapat dealer 2 dapat berapa? Sekejap saya fahamkan. Investor beli, ada investor, ada introducer, atas introducer ada dealer 1, atas dealer 1 ada dealer 2. Dealer dapat berapa? Dealer dapat 1% je. Dealer 1 dealer yang direct dia tu akan dapat 7. Atas dealer tu akan dapat 1. Dealer developer akan dapat 2.5. Macam tu. Boleh. Esther Fong. Ini total commission untuk merchant. Dia panjanglah sikit. Merchant dia akan dapat 14% daripada pelanggan baru direct referral dia. Yang lain dia berbahagilah dengan dealer developer, dengan dealer introducer. Sama macam yang tadi juga, cuma beza dia 14% pelanggan baru. Dan dengan introducer dia akan introducer bawah ni direct dia akan dapat 12% sebab 2% tu introducer tu dah dapat. Dealer dapat berapa? Dealer dengan dealer 2, dealer 1. Dealer 2 tu dealer siapa? Dealer yang atas dia kan? Atas dia dah tak dapat apa-apa dah. Dealer yang pertama tu je dapat sebab direct dia. Lepas tu dealer yang atas pada dia dapat 1%. Dalam payout tak ada tulis dealer 2, dealer 1 dengan dealer je. Okey, ni untuk merchant lah.
Okay. Saya pun belum lalui, tapi yang saya tahu yang paling tinggi 14% lah daripada pelanggan baru. Dan bila dah jadi pelanggan baru tu, introducer, dia akan dapat 2%. Dia berbahagilah kat sini. Okay, bagaimana menjadi merchant? 5 dealer developer, 25 direct dealer. Yang 25 direct dealer ni yang susah nak dapat ni. Sebab yang bawah tu dah anak cucu cicit kita piuk-piak tu tak dikira. Okay. Sekejap saya habiskan. Ni samalah yang tadi, ulang balik. Apa yang saya dah terangkan. Kalau tak faham boleh tanya. Saya jelaskan. Asia, Puan Asia. Apa jadi kalau orang bawah kita jadi dealer dulu? Kita masih introducer. Kita tak dapat apa-apalah. Kita hanya dapat group sale daripada direct referral kita. Untuk kita naik kepada dealer. Bila dia beli lagi lah. Next punya belian. Dia dah jadi dealer. Contohnya dia dah jadi dealer. Dia beli bawa atas nama dia. Dia akan dapat 7%. Dan Puan akan dapat group sale daripada referral direct Puan tu. Tapi kemudian lepas tu baru kita jadi dealer, baru kita dapat override. Ya betul. Bila kita dah jadi dealer, kita dapat override balik lah. Dealer dengan kita dealer, bawah kita dealer, kita dapat 1%. Bila kita dah jadi dealer developer, kita dapat 3.5% ataupun 2.5% untuk GAE. Kalau GSA persen dia follow pada 5% ataupun 2%. Ataupun dia ada bahagi lagi lah kat situ. 0.75, 0.45. Ramzi, khusus sehari untuk dealer macam mana Puan? Ada berapa sesi? Exam tu macam mana pula? Sebelum pada ni, sebelum 1 bulan 7 kan, kursus dia sehari daripada pagi sampai petang lah. Lepas dah habis kursus tu nanti QM akan bagi link dekat email untuk kita jawab soalan dalam masa 7 hari. Kalau kita tak jawab dalam masa 7 hari, link tu dah expired. Kita akan kena request balik lah untuk dapat link yang baru. Okay, berapa masa yang diperlukan? Sebelum pada ni 4 jam, lepas tu saya tengok macam 2 jam. Saya pun dah lama tak buat exam kan. 2 jam macam tu lah. Tapi yang sekarang ni katanya dia akan bagi link video untuk kita tengok dulu penerangan, lepas tu kita kena jawab soalan. Dah tak perlu hadir Zoom lagi. Tapi belum adalah link untuk tu. Mungkin bulan Julai ni QM dah siap buat untuk kita menjawab soalan. Tapi sebelum pada kita jawab tu, kita kena buat 20 soalan dulu kan. Sebelum dapat link tu, kita kena jawab dulu 20 soalan, hantar kat dia punya form tu, nanti QM akan bagi link di email kita. Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Tentang ni, introducer, dealer developer, dealer merchant. Kalau ada, type lah, saya jawab. Kalau tak ada, saya tunjuk sistem kot. Kalau nak tengok lah macam mana sistem, dalam sistem kan. Boleh kalau ada soalan lagi. Kalau ada yang nak tanya. Sebab rasanya diorang tak tahu nak tanya apa. Sebab pelan-pelan, kalau insyaAllah. perlahan je. Saya dulu pun saya lalui je baru saya faham. Tapi tak ada masalah. Kita buat step yang pertama. Exam dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Boleh pilih pilihan. Boleh pilih. Dia bagi kita 60 minit. 2 jam. 2 jam lah. Sebelum pada ni 4 jam. Masa tu tengok video, baca-baca semua tu kena baca dulu-dululah. Dia kalau kali kedua okey lagi. Okey lagi. Boleh bagi. Kali ketiga, tapi kali ketiga kena bayar RM100. So kali insyaAllah kita tak fail masalah. kali ketiga lah.
Tanyalah dealer-dealer kita tu. Dia akan boleh jawabnya. Tak susahlah, jangan fikir pasal exam tu. Senang je. Bila kita dah sistem reseller, macam mana nak kira, syarikat ni daripada mana, emas siapa pembekal emas terbesar dunia. Macam tu je soalan. Tak susahlah. Jangan risau. Yang penting kita dah naik sebagai dealer dengan pembelian 30 unit dengan 5 investor di bawah kita, layaklah kita menjadi dealer. Lepas tu kita buat pembayaran RM300 untuk exam. Dan kita akan dapat website kita sendiri untuk kita share. Kita punya QR code dengan kita punya link lah sebagai konsultan tu. Ada lagi yang tak jelas lah tentang syarat nak jadi introducer dan syarat dealer. Yang tu dulu kan. Bila dah sampai dealer tu senang je kita menapak kepada dealer developer tu. Kita susun strategi. Ada soalan tu daripada Cik Najah dan juga Cik Syam. Okey. Najah. Okey, Cik Syam, saya dah jawab tadi exam dalam dua bahasa. Sama ada kita nak pilih bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Terpulang pada kita apa yang kita lebih senang nak jawab lah. Najah, kalau tak nak cari orang, hanya kita sahaja boleh ke jadi dealer? Dan ini tadi saya share yang pertama tadi je. Kalau kita tak nak, okey, kenapalah saya punya ni macam tak bergerak lah. Tak stable betul lah ini. Okey. Okey. Bagaimana menjadi dealer? Kalau kita tak nak cari orang tadi kan. Buat macam ni je. Puan, saya rasa Puan ni. Cara satu ni. Najah kat sini. Lepas tu daftarkan ibu, daftarkan ayah, akak, abang, adik ataupun anak-anak. So buat belian atas nama ibu tu. Ni modal kita lah. 30 unit ni. Buat belian atas nama ibu. Tapi Najah kena ada 3 unit JAE kali 5 ataupun 1 unit JAE kali 10 untuk syarat menjadi introducer. Lepas tu next belian beli atas nama ibu semua. 30 unit. Lepas tu ayah, akak, abang, adik ni beli 1 unit JAE kali 5 pun dah mencukupi. Itu sahaja. Syarat untuk jadi dealer jika kita tak nak cari orang. Senangnya. Lepas pada tu bila kita dah jadi dealer, kita buatlah belian atas nama kita. Kita dah dapat 3%. 7%. Untuk JAE 10, JAE 5 dapat 5%, GSA dapat 2%. Okey. Siapa nak tanya? Azliwadi. Kita seorang dealer, isteri bawah kita, introducer kita beli emas GSA, GCA guna akaun kita untung atau beli bawah akaun isteri lagi kita untung. Okey, Tuan. Untuk proxy ni, macam Tuan nak buat GSA, GCA ni, beli atas nama kita, kita pun okey. Cuma yang saya cerita ni untuk kenaikan kepada stage dealer. So untuk GAE beli bawah proxy. GSA, GCA tu kita beli atas nama kita, tak ada masalah. Sebab commission tu kita akan dapat di dalam GSA. Sekiranya kita belum, soalan dia kita seorang dealer. Kita seorang dealer. GSA, GCA boleh je beli atas nama kita. Kalau nak beli bawah isteri pun boleh, tak ada masalah. Terpulanglah. Tapi kalau saya, bila saya dah jadi dealer, GSA, GCA itu atas nama saya lah. Untuk beli GAE baru saya beli di bawah proxy saya. Boleh? Azliwadi.
Okey, dah ni, jelas tentang okey boleh. Ni kita sambung sikit lagi. Commission ni, alright. Okey, kelebihan sistem reseller dekat QM ni. Okey. Bergerak pula dia. Okey. Kenapa? Sebab kalau kita join business networking yang lain, setiap bulan dia akan reset sale kan. Tapi di QM tidak. Selagi kita tak capai stage dealer ataupun stage dealer developer, tidak ada reset sale lah. So kita punya group sale tu dia boleh bawa ke hadapan. Okey, lepas tu dia tiada reset taraf ataupun kita punya stage lah, pangkat kita. Lepas tu tiada tempoh masa untuk reseller program. Bila kita nak capai, kita yang decide. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terpulang kepada kita. Ni yang bestnya sistem QM. QM tunggu kita. Selagi kita tak capai kepada next stage, selagi itulah dikira. Walaupun contohnya GAE tu kan, kita dah jual. Kita dah jual, contohnya baru 15 unit kita beli di bawah proxy kita kan, tiba-tiba bulan Julai dah naik harga kan, 15 unit tu kita dah jual, dia dikira. Kadang-kadang kata saya dah jual, kena tolak tak? Dia tak tolak, masih dikira. So kita sambung je lah lagi 15 unit untuk kita completekan kepada dealer. Dalam exam kena mahir calculation ke? Sikit je calculation dia. Kalau ada 80 soalan kan, 80 soalan tu dalam 10 je untuk calculation ataupun dalam 6 terpulang lah. Kadang-kadang dia punya set soalan tu tak sama, walaupun kita duduk sebelah-sebelah, jangan nak meniru. Kadang-kadang ABCD tu dia bertukar-tukar. So kalau kita dengan kawan-kawan kita kena alert lah. Apa soalan dia, apa jawapan dia. Jangan A, B, C, D. Sebab dia boleh bertukar-tukar. Komputer tu generate kan. Sikit-sikit je. Mungkin boleh tanyalah dekat grup kan. Ada je dealer-dealer kita akan tolong bantu calculation tu. Okay. Puan, last nanti komen lah sikit pasal tomohan yang tak baik pasal Q&A ni, sebab kita nak idea nak jawab soalan-soalan prospek atau pelanggan baru. Okey, boleh. Okey, yang ni auto kiraan jualan setiap hari lah. Kalau macam nak tengok secara actual, saya boleh tunjuk sistem saya lah kalau sempat lah. Macam gini lah. Ni dulu punya web lah. Sekarang dah bertukar sikit. Ada banyak perubahan sikit lah dekat web. Okay, ni pendapatan konsultan. Okay, ni di stage dealer. 5 angka, 4 angka tu biasa. 10,000, 5,000, 8,000. Tak tahulah pendapatan ni. Semua dah tak tahu dah. Ni dealer developer. Okey sangat kan? Ketak okey. Ni merchant lah. Ni idaman semua orang lah untuk sampai ke stage ni. Bila nak sampai stage ni, konsisten je. Kita buat sharing, insya-Allah akan sampai. Ni syarat ulang balik yang tadi. Dah habis. InsyaAllah kita istiqomah, konsisten sharing. Status WhatsApp tu tak payahlah banyak-banyak benda lain. Tentang QM je, sampai orang tahu yang kita ni buat QM. Tak kisahlah kan. Orang nak cemuh ke, nak apa. Bukan orang bantu pun kalau kita hidup susah. Kita nak perubahan dalam hidup kita. Bila kita dah berubah, semua orang akan cari kita. Sebab saya dah lalui dah semua tu. Masa dulu awal-awal dulu kan, mana ada orang percaya saya nak jual emas. Semua orang akan cakap scammer apa semua. Sekarang ni, setiap kali saya buat status lah kan, ada orang tanya dan
apa nak cakap status saya dibaca oleh orang dalam 200, 300 setiap hari. Maksudnya diorang masih nak tahu apa yang saya buat. Masih nak tengok sampai mana tahap saya boleh pergi. Macam itulah. Orang kan selalu cakap, kau buatlah dulu. Bila kau dah berjaya, aku akan follow. Biasa orang akan tengok macam tu. Dan macam sampai tahap sekarang, kita tak perlu sangat orang kata bersusah-susah nak terangkan, orang akan datang serah diri pada kita. Tapi kita kena terimalah rejection tu. Sebab apa? Sebab tanpa rejection kita tak belajar banyak tau. Kita tak tahu kat mana kekuatan kita tak tahu kat mana kelemahan kita. Dengan rejection tu kita boleh perbaiki diri kita dan kita boleh top up dengan ilmu-ilmu kita, dengan cara kita nak closing. Orang macam ni kita nak closing macam mana, orang macam ni kita nak closing macam mana kan. Macam tu. Buat masa sekarang, siapa yang masih belum sampai stage dealer, copy paste je, follow dealer-dealer yang dah ada, macam mana status diorang buat, copy paste, minta izin copy paste, diorang tak kedekut lah, insyaAllah copy balik kat status kita. Okay. Mana lagi? Okey, beli GCA RM2000 atau simpan dalam JE RM300 je. Okey, pada saya, untuk saya lah kan, kita tanya diri kita, RM2000 tu kita nak buat apa? Kalau kita nak bayar komitmen, kita buat je lah GCA untuk 2000 tu. Ataupun kalau kita rasa 300 tu kita tak nak buat GCA, kita beli JE. Tapi dengan 2000 kita dah dapat berapa gram kan? Kita tunggu je lah emas naik harga. Kalau setiap bulan kita konsisten beli 2000, kita selepas 5 tahun tu, kalau siapa ada jadual tentang buat GCA tu, kita rasa seronok lah. Kalau setiap bulan kita boleh dapat 300 untuk kita letakkan di GCA sebagai simpanan kita, maksudnya. Dengan 2000 kita dah dapat dalam 7 gram lebih kan, untuk sekarang lah harga. 6 lebih lah harga sekarang. Commission dealer dengan DD tu sebulan sekali atau harian boleh tengok? Setiap minit puan. Kalau puan beli sekarang, saya terus boleh tengok. Bukan harian. Setiap minit ada orang masuk membeli, kita terus boleh dapat. Okey. Ada lagi soalan? Sebenarnya malam ni kita, tajuk kita malam ni sebenarnya dia agak ringkas sikit lah. Sebab dia penerangan bagaimana untuk kita naik satu step ke satu step. So, kalau masih ada yang tak faham ke macam mana, insyaAllah kita boleh ajukan soalan. Ataupun kalau macam nak tengok sistem, saya ada masa lagi, saya boleh share. Untuk lebih jelas kan. Waalaikumsalam. Silakan. Didi Rini nak bertanya, tadi saya ada terdengar Didi Rini bagi tahu kalau dah dah nak naik dealer tu, kita dah bayar exam dia apa semua. Lepas tu saya dengar Didi Rini kata nanti QM bagilah website tu. Jadi website tu dia lain macam sikit ke daripada yang biasa ke, ataupun layout dia lain ke macam mana? Boleh jelaskan tak? Okey, untuk yang sebelum pada ni puan, okey, sebelum 1 Jun, macam saya sebelum pada ni, saya akan request date bila saya nak join Zoom tu, then QM akan panggil kita buat dalam satu grup, dan pada hari tersebut kita dipanggil untuk attend Zoom tu lah daripada pagi sampai petang. Then dah habis Zoom tu, nanti kita akan isi satu Google Form bersama dengan apa benda lah yang QM nak tu. Besoknya QM akan hantar link kepada kita melalui email kita lah. Email yang kita daftarkan dekat QM tu. Okay, dalam masa 7 hari, puan kena completekan test tu untuk jawab. Sekiranya puan tak jawab, link tu akan expired. Expired pun tak ada masalah, tapi sebaik-baiknya dalam masa 7 hari tu puan completekan lah exam tu. Complete-nya kita untuk jawab untuk menjawab kali pertama dan kedua, kalau kita fail,
untuk kali ketiga tu kita dah kena bayar. Pastikan jawapan untuk yang exam kali kedua tu kita lulus lah. Untuk kita tak kena tambah duit lagi 100 tu. Jelas tak? Untuk yang selepas 1 Jun, QM akan berikan video untuk kita tengok. Then video tu kalau kita tengok, dia ada recording lah. Kita betul-betul tengok ataupun tak tengok. Selepas kita tengok tu, kita diberi soalan untuk menjawab. Modul tu belum keluar lagi lah. Saya rasa mungkin tak lama lagi lah keluar yang untuk tengok video. Then kita jawab soalan. Macam tu. Sebab sebelum pada ni pun dah ada macam tu. Tapi selepas ada manajemen bertukar tu, dia tukar sistem kepada masuk Zoom. Sebelum 1 hari tu 2 hari. Saya kena masa 2 hari. Lepas tu dia dah pendekkan jadi 1 hari. Masa zaman-zaman saya dululah. Masa mula-mula dulu. Jelas tak? Siapa tu? Puan Nur Azila. Nur Azila kan tadi yang bertanya? Ya, jelas. Terima kasih. Jelas. Sama. Dah naik dealer ke? Belum, masih baru lagi. Tak apa. Yang penting 30 unit tu dalam tangan kita. Tu je yang kita nak untuk kita capai stage yang seterusnya. Okay. Ada lagi soalan? Tadi ada yang minta saya ulas tentang isu tu kan. Macam mana kita nak menangkis tentang isu viral kan. Macam yang mula-mula tadi semasa awal-awal tadi kan saya dah bagi tahu kan. So far saya sekarang di bawah saya dah ada dalam 50 orang dealer lebih kan. Dalam 2 minggu ni hangat kan tentang isu tu kan. Tak ada seorang pun yang datang. Adalah seorang dealer saya. Bukan tak ada seorang, ada dealer saya. Sebab dia banyak sangat rejection. Dia ni daripada golongan orang-orang, orang kata circle dia orang yang tak buat QM pun ada duit. Tak buat QM pun dah kaya. So dia banyaklah macam orang forward kat dia kan supaya berhati-hati. Pada saya dia seorang je lah yang mengadu dengan saya. Saya cakap tak apa, saya dah lalui benda ni di zaman saya buat networking Atomi lagi. Golongan yang sama, page yang sama, orang yang sama je yang menimbulkan isu, menimbulkan porak-peranda kepada bisnes-bisnes yang tengah rancak kan. Dia orang mencari benda-benda tu sampai ke lubang cacing, dia orang korek apa benda yang loophole kan. Sedangkan dia orang susah nak jumpa loophole yang ada dalam QM. So dia orang buat je lah isu. Dia malukan orang tu, dia ambil gambar orang ni, dia nak mencari publicity pada page masing-masing. Sebab apa? Sebab bila adanya publicity kat page tu, secara langsung dia boleh jual buku, dia boleh minta derma. Itu je lah motifnya sebenarnya kan. Dia orang create isu ni. Bila page tu viral, ramai orang masuk, ramai orang nak tahu kan. Tapi kita fikir benda ni dari segi positif. Yang page-page yang memviralkan tentang QM ni, bila ramai orang nak tahu kan, bila reda isu tu kan, kita pun dekat web tu kita dah baca, QM dah telah mengambil tindakan kan kepada page-page yang viral yang memperkatakan tentang isu yang tidak benar tu. Jadi selepas pada ni, kita ni jangan give up untuk sharing, lepas ni orang akan cari kita. Sebab apa? Sebab dia orang dah tahu, oh page ni sharing benda yang tak betul. So aku nak carilah siapa yang dealer ataupun referral untuk dia join, untuk dia menjadi ahli QM. So senang kerja kita selepas pada ni. Sebab apa? Sebab setahun lepas saya dah lalui benda yang sama. Lepas tu dia bila dah senyap, reda sikit, makin ramai orang yang join kita. Tu hikmah di sebalik apa yang terjadi sekarang. Okey, tu satu isu. Lagi satu, ada yang tanya macam mana kita nak menangkis. Satu, senang je. Kita share link bank-bank yang telah berkolaborasi dengan QM ni. Dan siapa
macam mantan polis negara tu, lepas tu kita punya apa siapa dah tu penasihat dulu tu, siapa lupa dah saya nama. Sekejap. Yang mana penasihat apa? Ni Haji Kamari, Haji dulu Kamari. Jamari. Haji Kamari pengerus CQM tu kan. Ha. Kita boleh sebab Haji Kamari ni orang kuat dalam BNN. So kalau dia dah berada kat sini, buat apa lagi kita nak rasa gusar, nak rasa sanksi kan? Bukan kita seorang lah dalam QM ni, ramai lagi orang-orang yang profesional, orang-orang yang orang kata kalau dia tak buat QM pun dia dah kaya lah, tapi kenapa dia masih menjadikan QM ni sebagai solusi kewangan mereka. So mesti ada sesuatu dalam QM yang tidak ada di tempat lain. So kita yang dah tahu ni, kita teruskan je sharing. Janganlah dah ada isu kita jadi menikos, takut pula nak share. Tak, share je. Selagi orang tu tak datang bunuh kita, kita share je. Itu je saya punya cara. Buat apa kita nak peduli pasal orang, biarlah. Sekurang-kurangnya bila dah terbukti, dah polis report, saman ke apa semua kan, nanti orang akan percayalah dengan kita. Sebab kita buat benda yang betul. Itu je lah pada saya lah kan. Okay, ada soalan lagi? Kita ada berbaki 5 minit, Didi. InsyaAllah. Kalau ada soalan, boleh terus ajukan. Rasanya dah tak ada soalan kot. Macam mana, Didi? Saya okey je. Saya tengok dekat ni, tak ada soalan. Kalau Tak ada ada soalan. terus buka mic, tanya je. Okay. Alright, jalan terus. Puan join start bila, Puan? Tu dah gigabyte. Gigabyte. Saya join pada 19 September 2021. Saya dealer pada Disember 24 Disember 2021. Saya dealer developer pada 25 Mei. April, sorry, 25 April. Macam tu. 2022. Sekarang dah setahun lah. Jelas, cuma sedih bila ada yang tolak. Tak payah sedih. Sebab apa? Pada saya buat QM ni, kita tak payah nak rasa sedih, nak down. Sebab apa? Adakah kita pergi jumpa orang kita, bawa produk berbakul-bakul, bawa benda tu, bawa benda ni kan, untuk kita nak memperkenalkan produk kita? Tak. Kita bawa satu buku ni lah. Kalau saya bawa buku ni, saya bawa Dina, saya bawa gold bar yang saya ada tu, saya bawa laptop saya. Closing lah orang tu. Okay? Macam tu je cara. Ataupun kalau kita tak ada laptop, apa yang kita dapat dekat kita punya group tu, kita print. Kita print cantik-cantik, kita masuk filing. Okay? So masa jumpa orang, ni kita tunjuk, ni commission, ni siapa pengasas dia, ni gambar-gambar yang dinar yang ada. Ataupun beli je buku ni, bawa banyak-banyak, jumpa orang. So kalau macam kita nak jual pun boleh jual RM25 ke RM20 terpulang lah pada kita kan. Betul. Jalan terus je Didi ni. Bakal Didi ni, Cikgu Rusiah ni. Jalan terus je. Betul? Nak tanya macam mana kita boleh dapat buku tu ya? Buku ni sekarang dah sold out, tapi dia ada yang baru kan, dah siap tu. InsyaAllah buku ni kami akan maklumkan dalam masa terdekat InsyaAllah sebab sekarang ni dalam proses printing lagi. So bila dah ada buku ni available, kami akan maklumkan dalam group. So standby lah InsyaAllah. Sebab saya nak bagi tahu exact date tu tak pasti bila, tapi InsyaAllah dalam masa betul-betul dalam masa terdekat. Di dalam printing proses. So harap bersabar sebab dah banyak juga yang order ni. Yalah. Bawa beli buku tu. Baca sampai boleh kata. Boleh order dulu Boleh kalau ada dalam grup boleh tanya dalam grup. Nanti insyaAllah kami punya tim TGP akan maklumkan lah pasal benda ni. Okay, terima kasih. Alright, sama. Ada lagi soalan? Daripada Lisa Sarah, buku apa tu, beli kat mana buku? Okey. Boleh tunjuk sikit muka depan dia?
Ni. Buku TGC. Mana nampak tak? Mana Tak nampak, dia tu hilang. Saya ada the background. Sebab saya ada background. Sorry lah. Tak Ada apa, buku nanti tu. boleh respon dalam kalau ada dalam grup tu, actually Dr. Wida dah letakkan yang PDF file tu. PDF file tu Boleh itulah juga buku dia. guna tu. Itulah buku dia. Yang TGC dah siapkan. Dia dalam bentuk PDF file, tak silap saya ada dalam 57 line. Tak silapnya. Ada dalam grup. Ya, betul. Tapi yang printed versionnya akan kita maklumkan. Boleh cetak sendiri lepas tu ataupun boleh beli dengan kami. Harga dia Cetak sendiri, saya pernah cetak, harga dia RM45. Lebih baik beli je, RM28 termasuk pos. Belilah banyak-banyak. Lagi untung. Beli buku je, tak payah cetak. InsyaAllah kita bersama dengan Dr. Wida ni banyak inisiatif yang kita buat lah. So you all yang ada bersama dengan tim TGC ni insyaAllah tidak akan rasa kesorangan. Kita pun ada banyak ramai-ramai dealer-dealer yang banyak membantu dalam grup lah, insyaAllah. So kalau ada soalan-soalan tu, kadang-kadang kalau tak sempat kami respon, ada juga sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang berstatus introducer pun, tapi sebab pemahaman dia lebih, dia boleh respon sendiri. So insyaAllah, so kalau pada sahabat-sahabat yang kat luar tu, please saya ni antara nasihat saya lah, pastikan referral anda tu ada respon, boleh bagi tahu, dan kalau anda ada dalam mana-mana grup TGC, insyaAllah kita akan sama bantulah. Saya sendiri pun dulu macam tu juga. Saya memanglah saya yelah takkan kita nak kacau selalu referral kita kan. So bila ada dalam grup tu kita rasa selesa sikitlah sebab ada ramai-ramai yang boleh bantu. Okay. So kita pun dah sampai 10.30 diri ni, alhamdulillah. Masa dah sampai, masa dah time. Sebab saya pun tak nak teruskan lebih lama. So boleh, saya bagi ruang untuk di diri ni bagi kata-kata penutup dan juga kata-kata semangat buat sahabat-sahabat kita yang masih setia dengan kita tadi sebelum jam 9 hingga sekarang. Alright. Okey, penutupnya macam gini je. Kesimpulan daripada apa yang saya share tadi. Saya rasa mungkin ada yang pening. Apa yang Rini ni bebel aku pun tak faham. Okay, ingat macam gini je. Apa syarat nak jadi introducer dan apa syarat untuk ke dealer. Dan kalau kita tak nak buat sebagai bisnes, gunakan cara satu untuk kita daftarkan 5 orang daripada ahli keluarga kita untuk mendealerkan diri kita sendiri. Itu sahaja. Selepas pada tu, bila kita dah dealer, kita decide apa yang kita nak buat, apa rank yang kita nak pergi lagi, insyaAllah. Macam tu sahaja. Alhamdulillah. Dan saya doakan semua yang ada dalam ni, yang 100 orang yang join pada malam ini, sama-sama kita terus sebarkan manfaat. Jangan berhenti hari ini, walaupun ombak, walaupun badai, walaupun apa yang berlaku, teruskan sharing kita. Jangan give up, insyaAllah. Allah pandang usaha kita, kita akan sampai kepada destinasi kita yang apa yang kita nak capai, insyaAllah. Amin. 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 Kabul ya Rabb. Terima kasih diri ni. Terima kasih semua. Okay. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada diri ini yang sanggup meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ni, berkongsi ilmu apa yang Allah izinkan sampai padanya dan dia sebarkan kepada kita-kita semua. Dan kita pun ambil juga peluang yang sama, apa yang kita dah dapat tahu, apa yang kita dah belajar, kita cuba sampaikan. Itu antara tips yang saya buatlah. Sebab kita kadang-kadang kita terlampau hard selling pun rasanya tak kena juga. So kita buat soft selling, kita niat berkongsi, kita jumpa orang, kita niat kongsi. So kalau dia tak nak, kita tak payah paksa, tak apa sebab benda tu pilihan. So macam saya pada mula waktu Quantum Matter dulu, apa yang buat saya tertarik, segala pergerakan kita dalam Quantum Matter adalah tertakluk kepada kita sendiri sebab tak melibatkan third party. Dari segi pembelian, dari segi penjualan, kita tak melibatkan referral kita. Nak beli JE je kita kena transfer dia duit, so dia decidekan ataupun dia belikan, tak ada. Semuanya tertakluk pada kita. So soalan-soalan yang keluar tadi pun saya nampak menjurus kepada tu. Nak beli GCA ke ataupun nak beli GA5? Ya, kita boleh tanya balik diri kita, di mana kekuatan kita. Kalau kita rasa kita ada modal lebih, yes, you can go for GAE10. Kalau kita rasa kita ada komitmen, that's why term selamatkan perbelanjaan hangus tu, itu GCA adalah antara produk yang membuatkan saya jatuh cinta dengan QM. Belum GAE, masa tu belum sampai sebab saya, orang yang kenalkan saya adalah Didi Alim, suami kepada Dr. Wida. Jumpa Didi Alim dan jumpa Dr. Wida,
Saya lebih tertarik pada GCA sebab mana ada duit kan, biar betul nak beli emas bukannya murah. So we go for GCA. Kita selamatkan perbelanjangan hangus kita dulu. So every month kita ada monthly commitment, kita ada bayar kereta, bayar rumah. So kita selamatkan dulu sebab saya rasa di situlah alhamdulillah hari ni adalah nampak grand mesh emas tu naik. Kalau tak sebelum ni macam lepas tu start beli JE. Bila beli JE tu tiba-tiba dah jadi dealer, tiba-tiba dah jadi moderator, tiba-tiba dah jadi manager TGC. Alhamdulillah, semua atas izin Allah, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang ada di sekeliling TGC ni yang sangat positif, yang sangat support lah, bagi saya sangat supportif. Terima kasih saya ucapkan, dan terutamanya kepada Dr. Wida, merchant kita yang saya rasa dia siang malam pagi petang lah, sebab saya bekerja dengan dia kan. Siang malam pagi petang ada je. Macam mana lagi? Macam mana nak tolong orang ni? Macam mana? Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? So alhamdulillah Allah izinkan saya duduk dalam grup TGC ni So insyaAllah saya nak ucapkan terima kasih juga kepada partisipan yang sangat supporting malam ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah siapa nak jumpa diri ni secara fizikal boleh jumpa di Raya Hotel nanti 8 hari bulan hari Sabtu ni, bermula jam 8.30 pagi hingga 5 petang. InsyaAllah di diri ni ada Didi Ila ada, Dr. Wida ada, InsyaAllah Didi Kak Z pun ada, so saya pun ada, trainer Huda ada, Didi Alim ada. So insyaAllah kita akan ramai-ramai lah jumpa kat sana. Buat warga Terengganu, jangan lepaskan peluang ni InsyaAllah. So saya pun kita pun dah sampai 10.35 minit malam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan izinkan saya mewakili tim TGC ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan daripada saya